Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Tercelanya kedengkian. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-qawl fi bayani zammil hasad. Bayanu zammil hasad. Menjelaskan tentang tercelanya penyakit hasad, kedengkian. Ketahuilah bahawa kedengkian termasuk buah iri hati. Sedangkan iri hati termasuk hasil amarah. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah. Al-hasad ini, kedengkian, merupakan cabang. Dalam bahasa Arabnya dia kata min nata'ijil hiqd. Merupakan natijah, hasil daripada al-hiqd. Di sini dia terjemah dengan iri hati. Kemudian wahwa al-hiqdu min nata'ijil ghadab. Iri hati pula adalah hasil amarah. Amarah al-ghadab, kemarahan. Jadi kedengkian merupakan cabang dari cabangnya, yang cabangnya amarah. Cabang amarah adalah iri hati, cabang iri hati adalah kedengkian. Sedangkan amarah adalah asasnya. Jadi pokok pangkalnya adalah al-ghadab. Jadi mungkin sebab itulah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita la taghdab. 3 kali ini berulang, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Jadi kedengkian merupakan cabang dari cabangnya iri hati, sedangkan cabangnya amarah, sedangkan amarah adalah asasnya. Jadi asas pada kedengkian itu adalah amarah. Kedengkian juga memiliki sejumlah cabang yang tercela, yang tidak bisa dihitung banyaknya. Jadi daripada al-ghadab, lahirnya al-hiqd, daripada al-hiqd iri hati, lahirnya kedengkian. Kemudian daripada kedengkian itu bercabang lagi bermacam-macam perkara yang tercela. Tentang tercelanya kedengkian ini terdapat banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Kedengkian memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi maknanya akhirnya kebaikan kita itu akan habis. Dengan sebab kita dengki dengan orang itu, dengki orang ini, iri hati dengan fulan, iri hati pula dengan fulan. Jadi begitulah. Akhirnya sembahyang kita, puasa kita, bacaan Quran kita, semuanya tidak ada pahala di sisi Allah. Yang ditutup, yang dimusnah dengan sebab penyakit hasad yang ada dalam hati kita. Diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah dan Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang larangan kedengkian dan sebab-sebabnya serta akibat-akibatnya. La tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling mendengki
La tahasadu. Dan kena ingat baliklah apa makna al-has, dengki, iaitu tamanni zawali an-ni'mah, mengharapkan hilangnya nikmat daripada orang lain. Itu makna dengki. Kita tengok orang kaya lalu kita mengharapkan kekayaan dia itu hilang dan dia jatuh miskin. Walaupun kita tidak kaya, kita tak kisah. Kita tengok orang yang cantik lebih segak daripada kita mengharapkan supaya dia jadi hodoh. Kecantikan itu hilang daripada dia. Kita tak cantik, tak kisah. Tapi kita tak nak dia cantik. Itu dengki. Wala tahasadu. Dan hari ini kita parti orang Islam pada ini seolah-olah dia sonok apabila dia melihat saudara dia yang diisytiharkan sebagai rugi, sesat dan sebagainya. Padahal kalau orang dulu dia rasa sedih dan dia berusaha untuk membetulkan saudara dia akan berdoa kepada Allah. Kerana dia tidak ada hasad. Tapi orang ini dia berhasad kerana aliran yang berbeza, kerana parti yang berbeza kadang-kadang. Dan begitu juga kerana mazhab yang berbeza, pandangan berbeza. Itu menimbulkan kedengkian dalam hati. Sepatutnya kita berasa sedih bila ada kawan-kawan yang pada pandangan kita lah, pada pemahaman kita tersilap dan sebagainya. Kita berusaha lah untuk menerangkan dengan baik. Dan kerana orang hanya akan menerima suatu yang bersifat sederhana, yang tidak ekstrim, menggunakan bahasa yang elok. InsyaAllah itu yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan juga peringatan yang baik. Peringatan yang baik. Kemudian itu yang pertama, jangan wala tahasadu wala taqata'u, dan janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Jadi tidak boleh, tidak ada satu faktor yang membenarkan kita untuk memutuskan hubungan sama kita. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, saling menimbulkan amarah antara satu sama lain. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling memperdaya. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan sekalian. Tadabaru diterjemah saling memperdaya. Asalnya yang tepatnya tadabaru, yang tahajaru. Jangan saling membelakangi. Dan jangan saling akan ada perkataan ad-dubur. Tadabaru ad-dubur, mana beralih belakang, saling pulau-mulau. Tidak bertegur sapa. Dan semak dalam syarah Ma'alim As-Sunan, kata dia at-tadabur at-tahajur al-hijrah, mana saling mengelak lah, saling menjauhi, tidak mau bertegur sapa. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di ujung itulah ghayah daripada jangan tadi. Jangan berhasad dengki, jangan memutuskan silaturahim, jangan saling beramarah di antara satu sama lain, jangan saling berpaling, tidak bertegur sapa. Kenapa? Kerana kamu, kata Nabi SAW, perlu menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anas berkata, pada satu hari kami duduk di sisi Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, dari lorong ini sekarang muncul kepada kalian seorang dari penghuni syurga. Dari lorong ini sekarang ini akan muncul. Di maknanya Nabi bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Nabi kata,
Depan kita ni ada lorong. Sebentar lagi akan muncul daripada lorong ini, melalui lorong itu, seorang sosok ahli syurga. Anas berkata, kemudian muncul kepada kami seorang dari Ansar, seorang lelaki Ansar, seraya menyeka bekas air wuduk di janggutnya. Mana pada ketika dia muncul itu sambil, dia sedang bahasa Arab yang kata yamfud. Yamfud ni makna menyapu. Dia sedang menyapu ataupun mengibas air wuduk yang ada di janggutnya. Dia baru ambil wuduk lah mungkin, wallahu alam, dan menenteng kedua sandalnya. Dalam bahasa Arabnya disebut wa'alaqa na'alaihi fi yadihi shimali. Mana dia sedang menggendong dua sepatunya di tangan kirinya. Lalu memberi salam. Dia mendatang kepada kami dan dia memberi salam. Keesokan harinya Rasulullah bersabda seperti itu. Lalu orang itu muncul lagi. Esok hari, di tempat yang sama, ketika Rasulullah bersama dengan sahabat, Rasulullah pun kata yang sama. Sebentar lagi akan muncul daripada lorong ini, lorong depan kita ini, sosok lelaki ahli syurga. Kemudian muncul orang yang sama. Orang yang sama juga. Pada hari ketiga demikian juga. Setelah Nabi SAW bangkit, Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat yang terkenal, mengikuti orang itu lalu berkata kepadanya. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As, dia nak tengok sendiri kenapa orang ini dia disebut sendiri oleh Nabi sebagai ahli syurga. Sampai 3 kali. Mesti ada rahsia sesuatu, mesti ada amalan besar yang dia lakukan, yang tidak dilakukan oleh orang lain. Sebab dia ditakyin, ataupun dia telah disahkan oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga. Maka Abdullah bin Amr pun mengikuti dia, sambil berkata kepadanya, pada orang itu, sesungguhnya aku bertengkar dengan bapakku, lalu aku bersumpah untuk tidak masuk kepadanya, yakni tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Maukah kamu menampungku selama 3 hari ini? Mana memberi membenarkanku untuk tinggal bersama dengan kamu dan juga kamu memenuhi keperluanku selama 3 hari. Jadi dia nak duduk dalam rumah, nak tengok kontur amalan-amalan dia. Dia menjawab, orang itu menjawab, ya, silakanlah, mana dia benarkan. Kemudian Abdullah menginap di rumahnya selama 3 malam. Tetapi tidak pernah melihatnya bangun malam. Kecuali jika berbalik dari tempat tidurnya, dia menyebut Allah. Sebagaimana yang mana bila dia mengalih posisinya di tempat tidur. Karena biasa kalau kita tidur sekejap kanan, sekejap kiri, sekejap melentang. Jadi setiap kali dia beralih itu, dia akan menyebut nama Allah. Dan tidak bangun kecuali solat subuh. Dia tak bangkit, dia mulai apa semua. Dan dia hanya bangun untuk sembahyang subuh. Abdullah berkata, tetapi aku tidak pernah mendengarnya berkata kecuali kebaikan. Jadi dia tak pernah aku mendengar dia bersembang melainkan benda baik-baik saja. Setelah 3 hari, dan aku hampir menyepelekan amalnya. Jadi aku hampir meremehkan. Tak ada apa sangat kawan ni. Amalan dia simple. Tidak ada lebih daripada orang lain. Aku berkata, mana aku bersuara kepada dia. Wahai hamba Allah, sebenarnya aku tidak pernah bertengkar dengan bapakku. Tetapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda begitu dan begini, yakni tentang kamu. Lalu aku ingin mengetahui amal perbuatan kamu. Tetapi aku tidak melihat kamu, mana aku datang tidur bersama kamu, menginap di rumah kamu 3 hari, sebab aku nak tahu apa amalan kamu. Tetapi aku tidak melihat kamu melakukan perbuatan yang banyak, ini amalan yang banyak, ibadat yang banyak. Lalu apakah gerangan yang membuatmu mencapai tingkatan tersebut? Yakni telah
disahkan oleh Nabi sebagai ahli syurga. Dia menjawab, tidak ada apa-apa kecuali yang kamu lihat. Jadi tidak ada yang lebih tentang aku ni, melainkan apa yang kamu tengok lah. Sembahyang subuh contohnya. Tidak ada apa, yang menjawab, tidak ada apa-apa kecuali yang kamu lihat. Ketika aku kembali, ia memanggilku lagi, saya berkata, mana ketika aku nak kembali, mana bangun untuk pulang lah, dia pun panggil. Lagi tadi pun panggil. Tidak ada apa-apa kecuali yang kamu lihat, hanya, melainkan kalau ada special pun dia kata, kalau ada kelebihanku pun dia kata, hanya sahaja aku tidak punya rasa benci dan dengki kepada salah seorang kaum muslimin yang dikurniakan Allah kebaikan. Ya, dalam bahasa Arabnya disebut la ajidu ala ahadin min muslimin fi nafsi ghashan wala hasadan ala khairin a'tahu Allah iyyahu. Ya, aku tidak menemui dalam diriku ghashan, maknanya aku tidak ada langsung perasaan nak menipu orang Islam yang lain. Dan tidak ada langsung dalam hatiku hasadan, ke dengki, ala khairin, ke atas sebarang kebaikan yang dikurniakan Allah kepada seorang Muslim. Ini kena tambah sikit lah, sebab di sini sebut, dia kata, tidak ada apa-apa kecuali yang kamu lihat, hanya saja aku tidak punya rasa benci. Dia tak terjemah. Aku tidak ada langsung rasyan, maknanya perasaan nak menipu siapa-siapa di kalangan orang Islam. Mana sayangnya dia pada orang Islam itu, dia rasa kalau dia menipu orang Islam yang lain, maknanya seperti dia menipu diri dia sendiri. Dan wala hasadan ala khairin, dan aku tidak punya rasa benci dan dengki kepada salah seorang, mana siapa-siapa saja kaum muslimin, ala yang dikurniakan kebaikan, ala khairin, atas kebaikan yang dia miliki. Mana aku tengok ada orang Islam yang lebih baik daripada aku, yang lebih kaya, Allah Ta'ala berikan kesihatan, Allah Ta'ala berikan dia dikasihi oleh orang lain, apa saja kebaikan lah, aku tidak pernah ada rasa iri hati, rasa dengki kepada dia. Allah berkata, kemudian aku berkata kepadanya, itulah yang membuatmu mencapai tingkatan itu, dan itulah yang tidak mampu kami lakukan. Jadi kalau kita sendiri pun mudah-mudahan nak menjadi sosok yang penghuni syurga, maka jangan ada perasaan marah, perasaan dengki, iri hati kepada orang Islam yang lain. Dalam nota kaki nombor 36, kata dia, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Al-Bazzar juga meriwayatkannya. Nabi SAW bersabda, 3 hal yang tidak seorang pun akan selamat darinya, iaitu az-zannu. Az-zannu di sini terjemah prasangka, mana sangka buruk pada orang lain. Wat-tiyaratu, bukan tairah, tiyaratu. At-tayr ni burung, at-tiyaratu iaitu mempercayai sial sesuatu, itu at-tiyarah. La tiyarata fil Islam, kata Nabi, tidak ada kepercayaan sial sesuatu kepada dalam Islam, walakin yu'jibuni al-fa'lu, akan tapi aku menyukai al-fa'lu, iaitu sangka baik. Sangka baik ataupun al-fa'lu ni ucapan yang baik.
optimis dia panggil. Al-fa'lun optimis. Jadi sebab itu kita bila turun hujan, lalu kita panggil optimis. Ya Allah, hujan yang turun bawa berkat ini, maka engkau limpailah barakah kepada perniagaanku hari ini. Itu Nabi boleh maknanya benar. Tapi sial tak boleh. Contohnya, bila kita naik kereta, ada bewak lintas. Lalu kita pun kata, hari ini macam ada tak kena lah ini. Sebab bewak lintas. Itu tak boleh. Tidak ada dalam Islam. Bewak lintas lah. Memang tiap-tiap hari lintasan dia. Cuma tak tersompak dengan kita. Mana mungkin hari lain tu kita lalu tu bukan hari dia lintas. Yang tidak ada alamat sial. Tapi kalau kita nak ambil optimis, boleh. Sebab tu digalakkan untuk kita berdoa. Apabila muncul kepada kita sesuatu yang baik, yang kita doakan supaya Allah mengurniakan kebaikannya sama. Kemudian yang ketiganya adalah hasad. Kedengkian. So hadithukum bimakhraj min zalik. Aku akan menjelaskan kepada kalian, kata Nabi SAW, jalan keluar dari hal tersebut. Macam mana nak selamat daripada sangka buruk, daripada percaya pada sial sesuatu dan juga dengki. Apabila kamu berprasangka, maka janganlah kamu realisasikannya. Bila kita bersangka buruk dengan seseorang, jangan kita terjemahkan. Berhenti di situ saja. Apabila kamu meyakini kesialan sesuatu, maka melajulah terus. Macam tadilah, bila kamu timbul berasa sial kerana biawak lintas tadi ni, jangan pulang pula, teruskan perjalanan. Tidak ada apa-apa, tak ada apa-apa, insyaAllah. Itu semua hanyalah igauan ataupun anggapan kosong. Kerana Nabi sini pun sebut, la tiyarata fil Islam. Dan apabila kamu mendengki, maka janganlah kamu memperturutkannya. Jangan melayani iri hati, perasaan iri yang adalah hati kita. Di dalam riwayat yang lain disebutkan 3 hal yang tidak seorang pun yang akan selamat darinya dan sedikit yang selamat darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya dan At-Tabrani. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menegaskan kemungkinan selamat dari hal tersebut. Maknanya macam mana nak selamat daripada dengki. Telah menyebar, kata Nabi SAW, di kalangan kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, iaitu kedengkian dan kebencian. Kebencian adalah pencukur. Aku tidak menyatakan pencukur rambut. Dan sebagai ulama mentafsirkan bukan kebencian dan juga hasad tadi. Iaitu pencukur. Aku tidak menyatakan pencukur rambut, kata Nabi, tetapi pencukur agama. Demi yang diri Muhammad berada di tangannya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang hal yang dapat menetapkan hal itu bagi kalian? Mana saling mencintai itu dapat teguh, dapat stabil dalam kalangan kita, iaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Imam At-Tirmizi. Jumpa siapa-siapa saja bagi salam. Dalam hadis ini menyebutkan kepada man arafta wa man lam ta'raf. Pada orang yang kamu kenal dan juga kamu tidak kenal. Termasuk kepada orang yang orang yang bertikai dengan kita. Tidak halal bagi seorang Muslim berpaling, tidak bertegur sapa dengan saudaranya melebihi 3 hari. Orang yang paling baik di antara mereka berdua, kata Nabi, allazi yabda'u bisalam. Orang yang mula-mula memberi salam. Bila kita bergaduh, bertikai dengan saudara kita, bila dah hampir 3 hari,
Sebagai seorang Muslim, kita kena berdamai. Jadi, orang yang mula-mula beri salam, ya, kita hantar mesej dekat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sebut, kalau ada silap dari saya mohon maaf. Ya, mana kita jadi orang terbaik. Walaupun dari segi penilaian orang ramai, bukan saya yang salah, dia yang salah. Dia yang mula dulu. Dia yang kena minta maaf dengan saya. Tapi Nabi tidak sebut begitu. Nabi kata orang yang paling baik di antara mereka berdua yang berkrisis, yang tidak bertugas apa dan tidak halal melebihi 3 hari. Mana sebelum 3 hari kena berbaik-baik. Orang yang paling baik adalah orang yang mula-mula memberi salam. Ya, kerana salam ini adalah ucapan ahli syurga. Dan ahli syurga ini tidak ada pemusuhan di antara satu sama lain. Allah buang daripada hati. Sehingga kan dalam syurga itu darjat perbezaan itu sangat jelas. Mana syurga ada satu tingkatan kata Nabi. Dan di antara tingkatan itu sejauh 500 tahun perjalanan. Ya, 500 tahun perjalanan. Tapi ahli syurga tidak ada dengki. Walaupun dia darjat kesadaran itu lebih daripada dia. Allah dah buang ketika masuk di pintu syurga itu, masuk dalam syurga, di pintu syurga itu ada ma'an tahura. Ada air, mata air, ma'an tahura. Sebagai mufassir menyatakan itu adalah mata air yang mana siapa minumnya akan hilang daripada hatinya segala sifat-sifat, segala keinginan-keinginan, segala dipanggil sifat-sifat yang buruk, hasad, iri hati dan sebagainya. Sebab itu ahli syurga bersih. Jadi begitulah juga kita di dunia ni pun, maka kita hendaklah mana lapang. Sebab itulah kesan daripada tauhid yang ada dalam hati manusia. Dia akan membuang segala kekotoran. Karena tauhid itu, la ilaha illallah itu adalah kalimatul ikhlas. Kalimatul taqwa. Kalimatul taqwa pun dia, kalimatul ikhlas pun dia, kalimah tauhid. Kalimah la ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, la tuzhiru syamatata bi akhika wa yu'afiyahu Allahu wa yabtalika. Janganlah kamu menampakkan kegembiraan atas musibah yang menimpa saudara kamu, lalu Allah memulihkannya dan menimpa musibah kepada kamu. Jadi kita seronok. Itu syamatah. Mana bila kita tengok kawan kita jatuh, kawan kita rugi, dan dia didapati bersalah, contohlah, maka kita seronok. Ambil. Jadi begitu kita sebut. Macam kita sama-sama kita inilah. Sama-sama pertemuan di antara sama-sama orang Islam hari ini, kita seronok tengok pihak lain itu jatuh. Padahal sebenarnya yang jatuh itulah kita. Sebab itu orang Islam hari ini dia sukar untuk menang. Walaupun perjuangan dia bersungguh-sungguh, tapi sukar untuk menang ketika berhadapan dengan orang bukan Islam, orang kafir. Kerana dia sama-sama dia itu, kekuatan itu sudah terbagi 2. Kadang-kadang terbagi 3, terbagi 4, terbagi 5. Kerana mereka saling bersaing sama-sama sendiri. Saling bersaing, bila bersaing, maka timbul seronoklah bila saudara yang lain jatuh, tewas. Akan timbul rasa puas hati. Sepatutnya kita puas hati kalau musuh tewas. Tapi kalau ada di kalangan kita yang tewas, bermakna itu telah hilang separuh daripada kekuatan kita. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmizi, yang berkata hasan gharib. Akhwafu ma akhafu ala ummati an yaksura fihimul mal fayatahasaduna wa yaqtatiluna. Hal yang paling aku
takutkan pada umatku adalah banyaknya harta pada mereka, lalu mereka saling mendengki dan berbunuhan, berperang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya dan di dalam As-Sahihain, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Sa'id disebutkan, sesungguhnya di antara hal yang aku khawatir kepada kalian sesudahku adalah gemerlap dan perhiasan dunia yang dibukakan kepada kalian. Gemerlapnya dunia dan perhiasan dunia yang dibukakan kepada kalian. Ahmad dan Al-Bazzar meriwayatkan dari hadis Umar, tidak dibukakan dunia kepada seseorang kecuali Allah melemparkan di antara mereka pemusuhan dan kebencian hingga hari kiamat. Jadi sebab itulah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang boleh menjadi sebab untuk kita saling benci-benci di antara satu sama lain. Sebagian salah berkata, dosa yang pertama kali terjadi adalah kedengkian. Iblis mendengki Adam alaihissalam kerana martabat Adam. Kerana Allah melantik jadi khalifah, Allah tidak lantik dia jadi khalifah. Allah melantik Adam jadi khalifah. Lalu ia enggan bersujud padanya. Dikisahkan bahawa Aun bin Abdullah ini adalah anak kepada Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Mana dia ni Ja'far bin Abi Talib adalah sepupu Nabi. Dan dia Aun bin Abdullah ini dia gugur syahid ketika Karbala kerana dia berada di pihak Al-Husain. Ketika dia masuk menemui Al-Fadal bin Muhallab, ini salah seorang gubernur pada ketika itu yang berada di Wasit. Kalau tengok dalam teks Arab, dia kata ala Wasit, gubernur Wasit, bukan yang berada di Wasit, gubernur Wasit. Lalu berkata, jadi dia menasihati Aun bin Abdullah, seorang tabi'in, dia menasihati gubernur. Sesungguhnya aku ingin menasihati kamu dengan sesuatu. Dia berkata, yakni Al-Fadal berkata, apa nasihatmu? Aun berkata, jauhilah kesombongan, kerana ia merupakan dosa yang pertama kali dilakukan terhadap Allah. Kemudian ia membaca ayat, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kalian kepada Adam, lalu mereka bersujud kecuali Iblis. Jadi Iblis tidak sujud kerana sombong. Itu yang pertama. Dan jauhilah dirimu dari tamak, ketamakan. Kerana tamak telah mengeluarkan Adam dari syurga. Allah telah mengurniakan syurga yang luas, seluas langit dan bumi. Dalam syurga itu ia boleh makan apa saja kecuali satu pohon. Tetapi ia makannya sehingga Allah mengusirnya dari syurga. Mana dia tak puas dengan yang lain-lain itu. Dia nak juga yang satu yang dilarang oleh Allah itu. Itu menyebabkan dia diusir daripada syurga. Kemudian ia baca ayat, turunlah kamu dari syurga. Ihbitu minha. Ini ayat yang Allah Ta'ala beri pada Adam. Mengusirnya, memerintahkan dia turun daripada langit, daripada syurga. Dan jauhilah dirimu dari kedengkian, kerana anak Adam membunuh saudaranya tidak lain adalah kerana kedengkian, iaitu Habil, Qabil. Kemudian yang baca ayat, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Watlu alaihim naba ibni Adam bil haqqi. Jadi tuan-tuan dan puan boleh bacalah kisah surah Al-Ma'idah ayat 27. Itu mana itu salah satu ayat dalam kisah itu. Maknanya kedengkian yang membawa sehingga dua bersaudara sanggup mana berlaku kematian, pembunuhan kerana kedengkian itu. Bila disebutkan pada malaikat Rasulullah, maka tahanlah dirimu. Nasihat dia lagi lah. Bila disebut para sahabat Rasulullah, maka tahanlah dirimu. Jangan mencela siapa-siapa di kalangan sahabat-sahabat. Tahan diri dan mencela siapa-siapa.
Jangan pro Sayyidina Ali mencela Sayyidina Muawiyah, jangan pro Muawiyah, Sayyidina Muawiyah mencela Sayyidina Ali. Jangan cela mana-mana sahabat. Dan apabila disebut takdir, maka diamlah. Dan apabila disebut bintang-bintang, maka diamlah. Maknanya jangan percaya ramalan-ramalan bintang. Abu Darda berkata, ma aksaru abdun zikral maut illa qalla farhuhu wa qalla hasaduhu. Seorang hamba tidak memperbanyak mengingati kematian, melainkan pasti sedikit kegembiraannya dan sedikit pula kedengkiannya. Dia tidak terlalu gembira di dunia. Kerana bagi dia kegembiraan itulah akhirat. Di dunia ini dia hidup dengan banyak risau tentang akhirat, menyebabkan dia banyak beramal, banyak minta ampun. Dan pada yang sama, orang yang banyak mengingati mati ini, dia kurang kedengkian. Ya, kerana dia tidak berminat dengan dunia, dia berminat dengan akhirat. Sebab itu dia tidak dengki siapa-siapa yang dikurniakan Allah kelebihan di dunia. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, semua orang aku bisa membuatnya redha, puas hati, kecuali orang yang berdengki kenikmatan orang lain. Kerana tidak ada yang dapat membuatnya redha kecuali lenyapnya kenikmatan itu. Jadi bagi banyak mana pun tak akan pernah cukup. Sebab dia memang nak yang dia rasa puas kalau kita jadi bankrupt. Kalau setakat kita bagi duit dekat dia itu tidak akan menjadikan dia puas. Oleh sebab itu dikatakan, kullul adawati qad turja imatatuha illa adawatu man adaka min hasadin. Semua pemusuhan bisa diharap berhentiannya, kecuali pemusuhan orang yang musuhimu kerana dengki. Itu yang orang Islam hari ini payah nak berdamai itu sebab itulah. Kerana puncanya kerana saling bersaing, saling dengki-mendengki di antara satu sama lain. Seorang Arab Badui berkata, ma ra'aitu zaliman ashbaha bimazlumi min hasidin innahu yara ni'mata alayka niqmatan alaihi. Aku tidak melihat orang zalim yang pada masa sama dia merupakan orang yang terzalimi kecuali pendengki. Pendengki ini adalah orang yang menzalimi dan pada masa sama dia tu dizalimi. Mana orang yang ingin menyakiti orang lain tapi sebenarnya dia tu sini tu sakit. Dia sini itulah tersakiti. Di mana kenapa? Kerana orang mendengki ni dia melihat nikmat yang kamu dapat. Mana kegembiraan kamu bagi dia adalah kutukan, nikmatan. Asalnya paling baik nikmatan itu diterjemahkan kesengsaraan. Mana orang lain, kegembiraan orang lain itu adalah kesengsaraan bagi diri dia. Jadi sebenarnya siapa yang teraniaya? Orang lain ke? Orang yang dihasad ke? Ataupun orang yang menghasad? Orang yang menghasad. Dia yang teraniaya. Kan dia yang mudarat. Dia yang mudarat sini. Dia makan hati. Makan diri. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin selesai. Kita kan hadis-hadis tentang mudarat dipanggil sifat dengki ni. Selepas ini akan masuk tajuk hakikat kedengkian, hukum macam-macam dan tingkat-tingkat, jenis-jenis dan juga tingkatan-tingkatan dia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakallah khair Ustaz.